Cuba tengok nota 137. Maksud beliau ialah kebanyakan mereka, bukan semua. Bukan ke semua mereka. Abu Jahal dibunuh oleh Ammar bin Al-Jamuh. Dan ini. Uqbah bin Abi Mu'aid mengikut setengah-setengah ulama telah dibunuh oleh Ali atau Asim bin Thabit. Tetapi yang betulnya ialah ia telah dibunuh oleh Nabi SAW sendiri. Nabi sendiri pun. Dan dia tidak dibunuh di Badar tu tak. Apabila buat mari heret dia ditawan sampai tengah jalan dekat dengan Madinah, baru dia dibunuh di situ. Siapa yang bunuh? Nabi sendiri bunuh dia. Hak je letak atas belakang Nabi tadi. Nabi sendiri yang bunuh. Maknanya beratlah dia ni. Hak tidak disebut nama hak yang ketujuh tadi kan. Ibnu Mas'ud sebut, cuma perawi bawah tu dia tak ingat nama. Ni namanya ni mana sana. Adapun Umarah bin Al-Walid, dia telah menjadi gila di Habsyah dan terus berkeliaran seperti binatang di sana kerana disihir oleh orang-orang di sana. Setelah dia mengganggu isteri Najasyi, raja dia ganggu isteri raja. Buat dia nak marah, pakat sihir dia dah. Jadi gila. Gila jadi. Demikianlah keadaannya lama hidup ni sehingga mati di zaman Sayyidina Umar baru mati. Mana hak kata mati dalam telaga buruk di Badar tu hak kebanyakan lah. Jadi makna 5 orang lah. Ada pun 2 lagi tu, Uqbah bin Abi Mu'aid tu tengah jalan nak balik ke Madinah, dibunuh dia. Dan Umarah ni mati sana di Habsyah. Mana teruklah, jadi hina lah keadaan demon lah. Itu ceritanya. Habis itu kita pergi kepada tajuk yang kedua, yang seterusnya, iaitu bab yang ke-70, air ludah, hingus dan seumpamanya pada kain. Dia nak cerita ni pula. Sebelum pada ni nak cerita memang benda tu najis. Kalau benda tu najis kena pada kita duduk sembahyang, lagu mana hukumnya? Sudah bicara. Ataupun benda yang najis tu masuk dalam air yang kita akan buat air sembahyang, atau nak buat mandi junub ke, atau lain-lain, lagu mana hukumnya, kita sudah tahu. Di sini dia nak cerita ada benda yang masuk dalam air ataupun yang terkena pada pakaian kita, tubuh kita pada ketika duduk sembahyang. Boleh jadi dia tidak najis, tetapi orang pandang jijik, orang kembal lah kalau kita bahasa kita, kembal. Tapi dari segi hukum syarak tidak najis. Orang kata kotor, kita kata apa kotor duk sehingga kotor dari segi uruf, dari segi pandangan umum orang ramai masyarakat. Bukan kotor dari segi syarak. Maknanya kotor-kotor ni cemar ni ada 2 macam. Itu Imam Bukhari nak bagi pula. Ada kotor pada syarak, walaupun zahir dia nampak tidak kotor, itu tak boleh lah. Sepuarak kita kata, nampak suci comel pun tak boleh. Ada juga yang kotor ni kotor pada uruf sahaja. Kotor pada uruf, pada pandangan orang ramai. Kita kata cemar, orang tak suruh pegang lah, gelah tu cemar, gelah tu misalnya kita kata, padahal dia kita makan nasi, gula pegang, bukan cemar nasi kita duk makan, tapi orang akan panggil cemar, kotor. Kotor tu pada uruf. Imam Bukhari nak cerita di sini hak pada pandangan orang, benda ni cemar, kotor, orang kembang, jijik, meluak, kita kata. Hak ni kalau masuk dalam air, kena pakaian kita, tidak najis, dan tidak membatalkan sembahyang. Tidak membatalkan sembahyang. So molek kalau kita buat lagu tu. Itu nombor 2 nak cerita sekarang ni dari segi hukum. Kalau orang tengok kita buat lagu tu, mesti orang kemar kan. Ni lengan baju ni kita pun ludah sini, sapu ataupun sehingga macam budak-budak lah jadi orang kata. Tapi hak sebenar, adakah najis? Tak najis. Hak benda lagu ni walaupun orang kemar, kalau masuk dalam air tak najis. Selama mana pun 3 hari pun tak apa. Duduk dalam tu 3 hari tak apa. Kalau katakanlah berubahlah sikit sebanyak pun tak apa. Tak apa. Tu nak cerita dari segi hukumnya.
Pas molek kalau kita ludah tu dalam air nak ambil semayang. Tak sah lah waktu tu. Apa nak ludahnya? Nak rayak dari segi hukum. Hukum ni kita tahu melalui Nabi SAW. Lepas tu dia tengok di sini air ludah, bukan air liur, air ludah. Mukhab maknanya ingung. Dan seumpamanya ini kohok kau, kita kata peluh kau, air mata kau, itu seumpamanya. Yang mana jejek lah orang meluak, orang kemar. Tapi bukan semua orang. Kalau anak kita tak kembar pula. Nah, misalnya kalau orang yang kita sayang tak kembar pula, tak apa, peluh pun. Nah, misalnya kita kata. Tetapi kalau orang-orang jauh lah, kita berasa kembar. Keadaannya begitu. Urwah kata dia meriwayatkan daripada Miswar dan Marwan. Nabi SAW keluar pada zaman Hudaibiyah, yang pada tahun yang ke-6 Hijrah. Lalu dia menyebutkan hadis. Hadis tu panjang lah, akan datang pun akan ada dalam Bukhari. Cuma di sini dia nak rekah, dia peringkas sebab nak ambil maksud dia saja. Dia kata Nabi tidak keluarkan kohok, melainkan kohok tu jatuh atas tapak tangan. Pakat tu tak ada. Sahabat-sahabat tak jatuh tanah. Bila kena tangan tu dia ambil sapu muka. Kohok bukan air ludah dah, kohok. Sapu muka, sapu di kulit. Imam Bukhari nak ayat kepada dia, kalau najis tak akan buat lagu tu. Tak akan sapu muka lagu tu. Dan Nabi duk tengok tu depan dia, takkan dia tak tahu. Mana tak nak tu ada Imam Bukhari naknya. Lepas tu kita kata apa lagu ni apa lagu ni jadi nak ajar taksub kau. Sebenarnya setengah-setengah orang dia ingat semua tempat lagu ni. Dah, tidak gitu. Hak ni dalam peristiwa ni yang berlaku gini. Dalam peristiwa ni bukan semua tempat. Orang kafir hantar utusan dia mari nak berkira dengan Nabi SAW, Urwah bin Mas'ud dan beberapa orang lagi pokok dia, nak tengok macam mana Muhammad ni. Situlah sahabat-sahabat dia cerdik, tak payah Nabi suruh, dia pandai. Kalau kita nak kata berlakon lah. Berlakon. Sebenarnya bukan setiap waktu ketika Nabi duduk Madinah tu tak. Mana ada, tak ada, betul lah kita kata dah. Ni pakat nak ambil, tak ada lagu tu. Ataupun Nabi berjalan nak pergi masjid, kalau ludah pakat tak ada. Sebab tu kita kena faham. Dia, mana orang Islam dia pandai berpolitik. Dia tengok, ada pupuk ni nak mari nak uji kita, nak tengok pupuk kita ni setara mana kasih kepada Nabi. Sebab pupuk dia kata tak ada, akan bela Nabi ni setara mana sangat. Bukan kaum dia. Kalau nak bela Nabi ni kaum dia nya kita ni lah. Kita tak terima dia ni buat apa ni Ansar ni setara mana sangat. Situlah nak tunjuk kalau setara ni sanggup mati ni. Gitu. Memang sahabat-sahabat dia sanggup mati pun tempat lain. Dia tak ada air liur, air ludah Nabi, kohok Nabi, tak ada lagu tu. Sini je. Sebab tu kena faham. Setengah-setengah orang dia ingat semua tempat. Dah. Cuma kau mana-mana pun benda ni dibiarkan oleh Nabi SAW. Tak najis. Tu, adakah air kecil Nabi pakat duduk ambil pada ketika tu? Tak ada ayat. Ada je ni, sekadar ni. Takutlah kafir tu. Balik ayat. Kalau setara ni aku tak pernah tengok raja kau siapa kau. Balik ayat pada pembesar-pembesar dia. Tak salah kalau lagu ni. Memang pun sahabat-sahabat ni pada ketika tu dalam peristiwa ni kan, Sayyidina Osman pergi berunding, nak masuk. Dia halal lah, Nabi tak bui nak pergi buat umrah. Nak pergi buat umrah pun tak bui. Padahalnya orang situ lah juga, anak beranak juga tak bui. Tu pun dia pada masa dia mengata. Nabi SAW hantar Sayyidina Osman pergi berunding. Lepas tu ada khabar angin kata Sayyidina Osman ni kena bunuh. Sayyidina Osman kena bunuh. Maka Nabi SAW berbai'ah dengan sahabat-sahabat dia. Hak itulah turun ayat laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubay'unaka tahta syajarah tu. Bai'ah dengan Nabi, sanggup mati kalau betul Osman ni puak-puak dia bunuh, kita perang sekali ni.
Padahal kita pergi ni bukan maksud nak perang ni asalnya, nak pergi buat ibadat.